Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk kertas 2 Kelantan. Kelantan ada 2 set sebenarnya. Satu Yayasan Islam. Satu lagi yang inilah yang biasa punya. Okey, soalan nombor 1 kita tengok kat sini. Topik apa ni? Pembezaan ke? Pembezaan biasanya skip. Nombor 1. Kita tengok graf ni graf. Tarik sini. Ni kena tahan nafas ni. Oh, naik balik. Jangan jakun sangat Ishraf. Memang cantik saya buat. Memang cantik. Ishraf terkejut tengok ya. R -1 kosong. Sini saya belajar P. P kosong. Sini Y sama dengan X kuasa 2. Pintasan tak ada, duduk dekat tengah. Dia graf kuadratik ni, dia C ni pintasan, B dia pergerakan kiri kanan dia. C dia pergerakan atas bawah dia. Itu. A dia kurus gemuk dia. Okey. Titik P ialah titik berubah pada paksi X dan P menokok dengan kadar. Wow. Syak dah. Menokok. Menokok maksudnya apa? Bertambah dengan kadar 10 unit. Jadi yang tu cerita dia pasal apa ni? Apa yang kita nak ambil itu? Iaitu titik P ialah titik berubah. Titik P itu maksudnya dia boleh berubah. Dia boleh duduk sini, sini, suka hati dia. Di mana-mana. Tapi dia duduk, dia kata apa? Dia duduk pada graf tu. Titik P dia duduk pada graf. Tapi dia boleh berubah dengan kadar 10 unit. Jadi kita boleh ambil kat sini maksudnya dia perubahan apa? P ni. Dia bergerakkan. Dia punya X kan? Dia punya X kan? Jadi kita boleh ambil kat situ dx dt. Dx dt kan? Dx dt dia sama dengan apa tu? 10 unit per saat. Sebab tu syarat dia per saat. Dia maksudnya dia pergerakan Y dia per masa. Okey? Tapi sebab dia bagi pakai huruf P kat situ, kita tukar X ni kepada P kejap. Tak ada masalah. Benda yang sama ya, dp. P itu adalah koordinat untuk P kan. Okey. Kemudian PQ adalah selari dengan paksi Y. Okey. Nyatakan panjang L bagi QR dalam sebutan P. Panjang L bagi QR dalam sebutan P. Okey, yang ini R, yang ini Q. Jadi cerita dia pasal apa? Pythagoras theorem. Okey. Jadi nak buat Pythagoras theorem, kita perlu ada koordinat dekat Q tu. Betul? Koordinat dekat Q ni penting. Apa koordinat dekat Q? Koordinat dekat Q adalah P yang sentiasa berubah dengan bila P ganti dekat sini, ini akan jadi P kuasa 2. Nampak? Sebab P itu adalah apa? Adalah X. Okey? Jadi soalan dia bagi tahu, bila jadi macam ni maksudnya, apa jadi dekat segitiga tu? Segitiga tu sentiasa panjang bawah ni adalah apa? Adalah P tolak negatif 1. Maksudnya P tambah 1. Panjang bawah dia sentiasa nampak panjang bawah ni. Tak kisah P kat mana. Tapi dia selalu berlaku mesti P tambah 1. Kenapa tambah? Sebab negatif. Okey, tolak dengan tolak jadi negatif. Manakala tinggi dia sentiasa P kuasa 2. Jangan ambil ni kuasa 2 pula. P kuasa 2. Okey. Jadi soalan nyatakan panjang L dalam sebutan P. Kita boleh buat apa? Pythagoras theorem. Apa Pythagoras theorem? Punca kuasa 2. Ni kuasa 2 lagi. Ni dah kuasa 2. Kuasa 2 lagi. Jadi P kuasa 2. Kuasa 2 lagi. Tambah dengan yang ini. P tambah 1 kuasa 2. Okey. Boleh? Jadi kat sini kita ambil panjang apa tu? QR. Panjang QR adalah sama dengan punca kuasa 2. Saya kembangkan jadi apa ni? P kuasa 4 tambah dengan P tambah 1 kuasa 2. Yang ini kalau kamu tak nak expand pun tak apa. Tak ada masalah pun. Sebab dia nak dalam sebutan P. Tapi kalau nak expand bagus juga. Soalan nak dalam sebutan P. Kita dah bagi dalam sebutan P.
Dan markah dia tak banyak ni, berapa? 2 je. Okey. Dia melibatkan apa? Pythagoras theorem. Okey. Soalan B, kirakan kadar panjang QR menokok apabila P sama dengan 1. Jadi apa soalan? Apa B tu dia minta apa? Sekejap. Okey. Panjang QR menokok apabila P sama dengan 1. Jadi kat sini kita kena ada satu persamaan lah. Persamaan yang kita ada persamaan QR. Okey. Jadi kalau kita ambil QR, kita nak buat pembezaan ke payah cerita dia. Kan? Jadi kita ambil jadikan dia satu huruf yang mudah kita nak guna. Contoh, saya pakai Q. Saya ambil, anggaplah QR tu sebagai apa? Q kejap. Jadi persamaan kita akan jadi Q sama dengan yang ini. Kan? P kuasa 4 tambah dengan P tambah 1 kuasa 2. Macam tu. Nampak? Jadi kita kena buat persamaan apa? Kita kena buat persamaan pembezaan melibatkan perkadaran. Ambil kertas. Tak ambil kertas ni? Oh belum? Ambil lah. Syaknya kali ambil bagi. Satu sekolah kan? Saya dah lupa kawan tadi. Formula kadaran. Formula kadaran kita kena start dengan apa? Q. Jadi dQ per dengan dt sama dengan pecah 2. Itu. Pecah 2 sini akan jadi apa? dQ. Sini akan jadi dt. Siapa sini? Apa huruf boleh pakai? dp. Sini dp. Biasanya dy dx ni. Kalau dy dx sini dy, sini dx. Sini dt. Kan? Kalau dy dt, sini akan jadi dy dt, sini dx. Macam tu. Itu je nak buat satu persamaan. Jadi kat sini kita dah ada apa? Kita dah ada dp dt 10. Jadi kita dah boleh masuk sini 10. Nampak? Kemudian di soalan suruh cari apa? Ni soalan suruh cari. Nampak soalan? Baca soalan dia. Kadar panjang. Nampak? Kadar panjang. Panjang tu maksudnya QR kan? Takkan nak buat QR tak cantik. Saya tukar dq. Benda ni kita nak cari. Dia nak cari ni kita dah ada ni. Jadi belum cari apa? dq dp belum cari. Macam mana nak buat dq dp? Yang ni kau ajar. Bila dia melibatkan apa? Punca kuasa. Okey. Jom kita buat perbezaan melibatkan punca kuasa. Okey, macam mana nak buat perbezaan melibatkan punca kuasa? Kita gunakan Q kejap. Q kita punca kuasa tadi. P kuasa 4 campur dengan P tambah 1 kuasa 2. Jadi punca kuasa ni kita kena padam dulu. Kita kena jadikan dia kuasa 1/2. Jangan kau pandai-pandai pergi masuk tambah tak boleh, darab boleh. Punca kuasa tak boleh masuk dalam bracket kalau ada tambah ataupun tolak, tak boleh masuk. Kat sini kita boleh buat perbezaan dah. Macam mana buat perbezaan dia? Simple je. Kita buat perbezaan dia dq dp sama dengan bracket besar ni. Yang dalam dia jangan ubah apa-apa. Salin semula saja. Jangan ubah. Kalau kamu nak kembang pun lagi sebagus. Kembang lagi mudahlah. Contoh kalau kembang boleh congak kan ni kan. Kembang akan jadi apa? P kuasa 4 campur P kuasa 2 campur 2P campur 1. Kuasa ni akan jadi, kalau pembezaan, tolak 1. Ingat? Tolak 1. Tolak 1 akan jadi negatif 1/2. Yang ini kita bawa ke depan. Nampak? Okey. Cuma bila ada huruf kat dalam, kita kena darabkan dengan pembezaan dalam ni. Itu kena ingat Okay, nanti kita tunjuk juga contohlah. Perbezaan dalam ni akan jadi apa? 4P kuasa 3 campur 2P campur 2. Okey. Berapa P dia bagi? P yang dibagi adalah 1. Kita boleh gantikan. Kita akan dapat 1/2. 1 campur 1 campur 3. 1 campur 1 campur 3. 5. Betul? Okey, 5 kuasa negatif 1/2 belakang. 1 campur 1. 1 pula. 4 campur 2 campur 2. 8. Betul.
8. Sini kita akan dapat jawapan kita apa? 4 per dengan set 5. Okey, cuba tengok. Dapat? Ambil. Okey. Lagi satu. Cikgu, saya tak kerti perbezaan ni. Jam. Tekan kalkulator terus. Tekan kalkulator terus macam ni. Ni dah. Ni siapa dah? Kita nak isi sini je kan, betul tak? Tekan kalkulator terus macam ni. Kamu tekan terus ni Q, saya tukar jadi apa? P kuasa 4 campur P kuasa 2 campur 2P campur 1 kuasa negatif 1 per 2. Kamu terus tekan D dx. Ada kalkulator kamu D dx? Cuba tekan D dx. Tekan. Ada, dia keluar ni lah. Shift kan? Shift kan? Ada keluar? Type benda ni. Tapi jangan huruf dia, huruf X lah. Tekan X kuasa 4 campur X kuasa 2 campur 2X campur 1 kuasa kena letak dalam bracket negatif 1 per 2. Kecuali kalkulator baru boleh pakai canggih sikit lah. Kan? Kemudian koma 1 P1. Terus try tengok sekejap. Ini cara kalkulator lama. Kalkulator baru dia canggih sikit, dia lain sikit. Tengok. Okey. Terus jalan. Oh, kamu kena bracket sekali lagi. Kena bracket sekali. Di depan ni ada satu lagi bracket. Depan sekali tambah bracket satu lagi. Sebab bracket yang mula-mula tu bracket asal ni kat sini. Kat sebelah X. Tambah satu lagi. Okey, jalan terus. Terus tutup bracket. Tutup bracket. Lepas tu. Tutup bracket. Lepas tu kuasa negatif 1 per 2. Kuasa apa? Kuasa 1 per 2, sorry. Bukan negatif Ini bukan negatif, sorry, silap. Kuasa 1 per 2, soalan asal. Soalan asal. Kuasa 1 per 2. Faktor X sama dengan 1. Okey, sama dengan jawapan. 1.7 tu tukar jadi kita kau tak boleh tukar. Maksudnya cuba kau tekan sama tak 4 per set 5. Apa aja nombor dia? 1.788. Bukan macam tu, tekan ni. Tekan 4 set 5. Okey, sama. Kan? Jadi boleh tekan kalkulator lah kalau macam tak aktif buat jalan kerja ni, kau tekan je kalkulator terus. Pak, lepas tu kau ambil nombor dia sini. Sini kalau pakai kalkulator, kamu akan dapat 1.788. Ambil 4 angka bererti sudah. Di jawapan last kamu akan dapat apa? 17.88. Okey. Kalau pakai manual dia akan dapat macam ni. Pak, cuma kawasan ni boleh pakai kalkulator lah. Kalau equation dia agak mengelirukan. Okey. Jadi kita akan pause kejap. Mira nampak Mira? Mana si Mira? Hilang. Boleh ya Mira? Okey. Boleh cikgu. Yang ni agak macam apa? Tadi kita tak boleh belagak dengan budak Kelantan lah. Dia lagi susah dari Selangor. Okey, nombor 2. Dah boleh nombor 2? Okey. Ni boleh ni. Ni soalan Kelantan ni main makanan lah. Okey, jom. Tengok soalan nombor 2 kat situ macam mana ni. Kamu kena faham sendirilah. Saya putus step ni. Berpusing-pusing kertas ni. Okey, nombor 2 kat sini. Fungsi F ditarifkan oleh, ini macam Selangor punya ni. Kau macam ni kau punya. Ada modulus-modulus ni. 2X tolak 5. Lain sikit Lakarkan graf F untuk domain. Wow. Dia bagi domain kat sini X negatif 2 hingga 5. Nyatakan julat F yang sepadan. Okey, saya tulis soalan dia nak apa. Lakar. Nombor 2. Julat F.
Seterusnya, apa yang kita nak buat ni? Mula-mula kita nak lakar graf. Kan? Untuk lakar graf macam biasalah. Untuk graf modulus, kan? Kamu kena ingat graf modulus ni dia ada pantulan berlaku, betul tak? Ya, jadi paling senang kita buat kotak dulu, lebih kurang anggaran kita. Anggaran kita buat kotak, sini, sini. Biasanya kalau graf modulus dia ada 4. Sini X, sini Fx, sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 tu untuk apa? Yang pertama adalah dia punya domain. Ujung, domain. Ujung. Yang tengah ni, seorang kosong atas, seorang kosong bawah. Macam tu. Seorang kosong atas, seorang kosong bawah. Cara kita buatlah. Lebih kurang anggaran kita. Jadi kita masuklah. Kalau negatif 2 dapat berapa? Negatif 2 kita akan dapat congak je. Negatif 4 tolak 5. Negatif 9. Betul? Negatif 9 dapat 9. Negatif balik, negatif 9. Okay. Kemudian kalau kosong dapat negatif 5. Negatif 5 dia positif jadi 5. 5 negatif balik negatif 5. Dia kena faham dia. Dia jadi positif dulu pun dia negatif balik. Okey. Kemudian kalau mamat ni kosong, yang ni kacau. Kalau mamat ni kosong, kalau fx kosong berapa? Jadi kita buat kejap Jadi kosong sama dengan negatif 2x tolak 5. Negatif pindah sebelah, ada efek? Tak ada efek. Buang je. Modulus pindah sebelah, ada efek? Tak ada efek. Buang je. Nampak? Negatif 5 pergi sebelah, ada efek? Baru ada efek. Betul? Jadi dia akan jadi apa? 2x, sini 5. X, 5 per 2. Letak sini. Okay, kalau 5 pula? 10 tolak 5? 5. 5 negatif. Negatif 5 balik. Okay, jadi kita try lah tengok macam mana. Cerita dia. Yang pertama, negatif 2, negatif 9. Negatif 2. Lebih kurang lah. Negatif 9. Sini jauh ni. Okay. Nanti kamu pakai pensel semua sebab nanti benda ni akan jadi garis lurus. Nanti kita akan luruskan garis tu. Ni, sini. Contoh. Kemudian apa? Kosong negatif 5. Kosong negatif 5. Lebih kurang 9 negatif sini. Sekarang kita nak pergi cari dekat X ni betul tak? Masa ni kita ambil garis, kita garis. Sebab dia mesti garis lurus. Nampak? Jadi kena kat sini. Siapa kat sini? Situ tempat dia 5 per 2 tu. 5 per 2 kat sini. Bukan kita pergi pula dia 2 ekor ni cukup dulu. Straight. Okay. Kemudian yang seorang lagi siapa? 5 negatif 5 pantulan dia. Di pantulan. Sebab apa? Graf modulus dia ada pantulan. Pantulan ni kita buat dekat apa? Negatif 5 sini. Lebih kurang. Situ. Macam tu graf dia siap lah. Nampak? Itu cara kita buat graf dia. Tapi bila graf modulus memang ni 4 ekor ni. Petua dia graf modulus dia ada 4. Domain, kosong atas, kosong bawah. Lepas tu kamu akan buatlah, kamu akan nampak bentuk dia. Dan dia garis lurus. Garis lurus tu akan dipantulkan. Dekat mana dipantulkan? Biasanya dia akan pantulkan pada paksi X. Dia akan pantulkan pada paksi X. Boleh? Okey. Kita dah dapat graf ni. Sebab dia solakar, kita bagi cantik lah. Sini letak Fx. Sini letak X. Dia lakaran. Lakaran bukan lukisan. Lakaran. Okey. Kemudian dia minta apa? Julat F. Julat F maksudnya atas bawah. Julat F adalah atas bawah. Mana atas kita? Paling atas apa? Kosong. Paling bawah siapa? Negatif 9. Jadi apa julat Fx kita? Julat Fx kita mesti buat macam ni Okey. Sebab dia bagi domain macam tu, kita buat macam tu. Kalau domain dia tak ada sama dengan, kita pun tak payah sama dengan. Kita ikut. Sini akan jadi negatif 9 dengan kosong habis. Ini antara soalan favourite juga ni untuk fungsi. Kamu kena lukis graf modulus kan. Kalau tak masuk SPM pun tak apa. Dekat matrik nanti ataupun kamu sambunglah peringkat seterusnya. Soalan ni antara soalan favourite. Iaitu melakar graf modulus.
Okay. Nanti bila masuk matrik ke universiti ke mana-mana kan, ambil diploma ke ambil apa benda seterusnya, jangan belagak sangat. Bila lecturer je, okay, hari ni kita akan ajar melakar graf model, kamu angkat tangan. Saya dah tahu. Saya jangan buat macam tu. Nanti sonoh macam tu. Biaya kita ikut mungkin dia ada teknik lain lagi baik. Okay. Nanti kamu akan belajar domain kamu bukan macam ni lah. Domain kamu akan jadi sampai ke infinity nanti. Lain cerita dia. Okay. Kita tengok B pula. Boleh? Dah. B Boleh Mira, kalau nak tanya Mira Okey cikgu. Jangan risau. Kamu nak cakap pun cakap. Dia orang tak dengar, saya je dengar. Kalau kamu nak kutuk dia orang tak apa. Boleh. Dia orang akan dengar pun. Tapi nanti dekat recording dia orang dengar. Okey. B. Fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan 2x tambah 3 per dengan x tambah 2. Okey, tak ada syarat. Maksudnya syarat dia tak bertimbun. Kalau dia letak syarat pun dia letak x tak sama dengan negatif 2 tu saja. Dia bagi domain kat sini negatif 1.5 dengan apa? 2. Rajah menunjukkan, ada rajah kat situ. Negatif 1.5, yang ini y sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 2. Okey. Sampai mana saya baca soalan ni? Okey. Diberi bahawa f songsang wujud. Diberi bahawa f songsang wujud pada satah yang sama. Lakarkan graf f songsang. Seterusnya cari domain dan julat bagi f songsang. Okey. Ini saya dah ajar kamu untuk f songsang. F songsang adalah pantulan pada garis y sama dengan x. Itu kita punya f songsang. Pantulan pada garis y sama dengan x. Okey. Jadi kat sini biasanya kalau graf ni rasa dia potong kot. Saya pun rasa dia potong. Kalau dia potong kita buat potonglah. Itu dia potong. Dia potong. Kemudian kita akan pantulkan. Bila kita pantulkan, dia pantul dia macam ni. Ni dia akan pantulkan ke sini. Sebab dia 45 degree. Ni akan pantul ke sini. Dia akan duduk dekat sini lah. Negatif 1.5. Kemudian yang ini dia akan pantulkan ke sini. Kurang lah. Sebab kita akan curve kena dekat ni. Ni. Kita gerah je. Macam tu. Tak cantik? Cantik tu. Lagak. Ada berapa Jumaat lagi aku boleh doa ke ni? Okey. Soalan dia apa? Dia kata apa? Lakarkan graf kan? Dah. Cari domain. Domain yang masalah ni. Saya tahu pandai buat domain ni. Domain apa tu? Dan julat bagi f negatif 1. Domain dan julat bagi f negatif 1. Songsang dia kan. Okey. Kalau kita tengok dia punya, dia terbalik Kalau yang ini untuk pasti x, Mamat ni untuk pasti y. Untuk pasti y dia. Maksudnya dia punya julat fx dia akan jadi benda ni. Dia terbalik. Jadi dia akan jadi apa tu? Negatif 1.5 y dengan 2 lebih kurang. Dia terbalik je. Okey. Seterusnya dia punya domain. Dia suruh cari domain. Pelik. Markah 3. Kosong. Dia mula dekat kosong lah. Betul? Domain. Ya? Julat paksi y. Domain paksi x. Ini kita dapat julat dia dulu. Domain dia, saya rasa, saya tengok kosong betul tak? Kosong. Tapi dia punya ni asymptot dia ni. Dia ada asymptot ni. Laku kejap. Asymptot dia x sama dengan
Stop di sini. Ini sampai infinity ni graf ni. Domain dia ni kacau. Y yang? Cuba tengok. Dia masuk 2 kan? Dia masuk 2. 2 sama dengan 2x campur 3 per x campur 2 sini akan dapat apa? Pecahan. 7 per 4. Kau main lah kau ni. Ni kita akan dapat 2x campur 4. Tak boleh. Nampak? Kalau tak boleh maksudnya dia sampai 2 lah ni. Betul tak? Dia tak boleh kan? 2 tak boleh. 2. X dia tak ada. Maksudnya dia punya asymptot sampai 2. Cuba kita ambil nombor kecil sikit pada 2. Bukan 1. Tak boleh lah 1. Cuba kamu gantikan buat persamaan ni pakai kalkulator. Letak 1.98. Berapa dapat? Tekan kalkulator tu. Saya tengok dia punya limit dia. Ada nilai tak? 2 tak ada kan? Okey, jadi maksudnya kat sini dia punya asymptot dia adalah 2. Dia tak boleh letak sama dengan. Sebab benda tu dia tak boleh kat 2. Dia mesti kecil. Kalau kamu letak kat 9.99 boleh lagi. Kan? Tapi sepatutnya soalan ni dia minta julat je. Sebab dia minta domain sekali tu susah sikit tu. Dekat 2 juga. Tapi tak apalah. Kamu faham macam mana nak buat graf kan? Betul tak? Okey. Nanti kamu akan jumpa lah dalam next level. Kamu akan jumpa macam mana nak buat graf punca kuasa kan. Punca kuasa kemudian lah. Dekat video saya pun ada. Tapi untuk yang A level je kamu boleh tengok. Kan? Okey. Ada kamu boleh tengok contoh soalan A level saya ada buat video. Tapi dah lama sebab ada bekas pelajar lah. Pelajar dekat 5 tahun lepas. Dia masuk universiti dekat matrik. Dia buat A level. Dia sangkut dekat soalan tu. Dia cikgu tolong buat ni. Saya buat video untuk dia. Okay. Boleh. Tak ada masalah. Saya kalau jawab soalan exam, saya charge satu soalan 2,000. Sebab saya kena jawab kat akhirat. Susah. Main. Okey. Soalan nombor 3. Nanti kamu boleh tanya cikgu kamu jugalah macam mana soalan yang tadi tu. Macam nak cari domain ni. Sebenarnya cikgu sekolah dia lagi pakar buat benda ni. Okay. Nombor 3 Rajah 3. Oh yang ini tadi saya tengok ramai yang dapat soalan ni tu bersemangat buat ni. Sebab apa? Bila lepas kita buat benda ni. Betul tak? Kan? Ada idea dia dah. Bila tu kita nak dalam exam. Bila ada idea, kita semangat nak buat. Dapat tak dapat tu tolak tepi. Rajah 3 berdasarkan segitiga OAB. Ke kita dah pernah buat belum? Belum buat O, A, B. Sini D. Macam tengah-tengah je D ni. Betul? Tengah-tengah. Okey. Rajah menunjukkan segitiga OAB. Titik C terletak pada AB. Titik D adalah titik tengah. Oh, betul. Diberi OA, A. OA adalah A. OB adalah B. B dibahagi 2. Kita jadikan dia 1/2. 1/2. Okey. Kemudian dia kata AC 2CB. AC sama dengan 2CB. Kamu dah faham macam mana nisbah dia kan? Tak payah saya pindahkan. Terus ambil. Ni. Dia ni yang punya. Mamat ni punya siapa? 1. Betul? Jadi AC 2 bahagian. CB 1 bahagian. Total semua 3 bahagian. Jadi mamat ni akan dapat 2/3. Ini akan dapat 1/3. Okey. Ungkapkan dalam sebutan A dan B. A.
DA. DA mana? Makanan korang lah. Benda dah ada betul tak? Kan? DA apa? DOOA buat dalam kerja juga. DO tu ni. DO campur OA. Jadi kita akan dapat DO negatif 1/2 B campur OA A. Nak susun semula pun tak ada masalah sebab dia tak susun pun. Dia kata dalam sebutan. Okay, nombor 2. Dia nak OC. OC pun dah ada dah. OC pun dah ada nampak. Kan? OC kita pakai mana jalan? Laluan mana? Laluan A Pakai laluan A. Laluan A kalau laluan OA tambah AC. Jadi OA kita ada A, AC pula adalah 2/3 daripada AB. 2/3 daripada AB. Ingat lagi lepas. 2/3. AB pula AO tambah OB. Jadi kita isi je A tambah 2/3 A. Sorry. AO jadi apa? Negatif Negatif 2/3 A. Kemudian tambah 2/3 B. Dapat jawapan kita 1/3 A campur 2/3 B. Dapat tadi? Okey. Bila A dapat, kamu akan nampak B tu akan jadi bonus. Okey. Sekejap saya salin ni kejap BA mana BA. Negatif 1/2 B campur A. Kemudian OC. 1/3 A campur 2/3 B. Dah boleh? Dah, Syamik dah. Ambil gambar. Hari tadi. Okey. Tengok soalan B dia. Soalan B dia bagi tahu kat sini. B kat sini dia kata garis lurus dipanjangkan ke E supaya OE sama dengan HOC. Kemudian kat situ BE sama dengan KDA. DC apa kita ada dulu. Kat sini saya kasih HOC kat situ. HOC 1/2A tambah 2/3 B. Jadi saya masukkan 1/2 HA campur 2/3 HB. Okey, sebelah DA masuk. BE pula sama dengan KDA. A campur A tolak. A tolak dengan 1/2 B. Jadi kita akan dapat situ KA tolak 1/2 KB. Okey. Soalan seterusnya dia minta apa? Express OE. OE. Jadi bonus yang ini kan dalam sebutan H kan. Kita terus tukarkan B ni letak 1. Betul. Kalau kita dah jawab nombor 1. Nombor 1 dia nak apa? Dia nak OE. Dah buat bagi pula. Dalam sebutan H pun dah dapat. Terus. Okey. Cuma nombor 2 je. Bila nombor 2 kita tahu soalan ni dia mesti pakai yang ni takkan ni bagi 1. Betul tak? Dia nak apa? OE. Kita akan reka OE dengan menggunakan BE. Jadi kita pakai huruf B iaitu OB campur dengan BE. Dapat OE. Nampak? Apa OB? B. Apa BE? Salin je lah BE. Campur KA tolak 1/2 KB. B dengan B. Jadi KA. Jadi 1 tolak 1 kena tambah 1 tolak 1/2 K. B. Siap? Dah? Oh ni 1/3 kan? Yang ni? Salah salin lah. Oh 3 sorry. Ni
Sini salah. Betul? Okey. Boleh? Mak nampak tak tegur. Faham. Oh, okey, okey. Okay, sekarang soalan dia nak apa? Cari nilai H dan nilai K. Cari nilai H dan nilai K. Soalan seterusnya. Dah senang lah. OE samakan je lah. Kan jadi nombor 3 kat situ. Nombor 3 ke C? C C, okey. C kat sini 1/3 H dengan K. 1/3 H sama dengan K. Ini kita guna teknik penggantian lah. Kan? 2/3 H sama dengan 1 tolak 1/2 K. Saya guna penggantian. K tu saya gantikan dengan 1/3 H. Dan ke H saya nak ganti dengan H lah. Senang. H ganti dengan 3K. Senang sikit. H gantikan dengan 3K kan. Sama kan. 2/3 H ganti dengan 3K. 1 tolak 1/2K. Sini mati. Tinggal 2K campur 1/2K sama dengan 1. 2 campur setengah, 2 setengah. 2 setengah 5/2. Kan? 5/2 sama dengan 1. Jadi K sama dengan terbalik 2/5. Baik. Oh, ini dapat full mark ni. Berapa markah ni? Ui, banyak. 8. Kan? Vektor boleh skor lah. Cuba duk malah janganlah vektor kebat. Tapi saya tak kebat sebab tahun lepas kebat. Kalau tahun lepas kebat, tahun ni biasanya tak kebat. Tapi sekali dia buat soalan. Kan bukan kita buat soalan, dia buat. Okey. Yang ni kita pernah buat ni. Nombor 4, betul? Tak ingat? Ke saya buat dengan budak form 4, saya pun tak ingat. Oh, dia dengan budak form 4 sebab topik dia janjang. Dah. Okey. Boleh buat ke Isra janjang ni? Satu dua markah. 6. 1 2 6 ah. Target lah. Jangan banyak kan. Kurang sikit lah. Macam tak level dan kau tak sesuai yang 7 banyak kan. Kan? Level kau 92 je Isra. Yang belagak kan Isra. Nombor 4 Okey. Raja 4 menunjukkan bagaimana dua dawai A dan B telah dibengkokkan kepada beberapa bahagian. Okey. Kita buat lebih kurang dulu kan. Dawai A, yang kedua adalah dawai B. Bahagian pertama mesti berukuran A. Dua-dua sama lah. Dua-dua A sama dengan A. Sama dengan A. Maksudnya susah A tak cantik pula. T1. T1. Sebutan pertama dia adalah A. Dan setiap bahagian yang berikutnya dipendekkan. Dipendekkan maksudnya apa? Tolak. Jadi D kita adalah sama dengan negatif D. Tu trik dia kat situ nampak? Dia buat tu. Dia kata dipendekkan sebanyak D. Dawai A yang panjangnya 820 cm. Apa benda tu? S N. S berapa? S10. S10 sebab dia bengkokkan tepat pada 10 bahagian. S10 dia adalah 820. Dawai B pula 20 bahagian, maksudnya S20 sama dengan 1240. Janjang ni kalau kita ambil maklumat yang cantik, kita buat pun dapat idea terus. Okey. Nilai A dan nilai D. Kita pecahkan formula ni. Kemudian kita buat persamaan serentak, confirm dapat. Okay, apa formula S? Formula S adalah N/2, betul? N/2 maksudnya 10/2 2A campur dengan N dia 10 tolak 1. 10 tolak 1 D kita negatif D. Sama dengan
820. Ini kita akan dapat persamaan yang pertama. Okey, yang ini 5. Saya halau ke sebelah. 5. Saya tinggal 2A tolak ni 9 tolak 9D sama dengan 820 bahagi 5. 1, 6, 4. Betul? 1, 6, 4. Okey. Yang ni pula. Yang ini pula 20 per 2 sama dengan pula laju betul sama dengan 2A. 2A campur dengan 20 tolak 1 D negatif D sama dengan 1240. Ni 10 bawa sebelah. Yang tinggal 2A campur dengan 19. Tolak. Sama dengan 124. Jadi persamaan serentak siapa besar ni? Ni besar. Jadi 2A tolak 19D sama dengan 124. 2A mati, yang ini tinggal 10. D sama dengan 40. Jadi D sama dengan 4. Okey. Ambil ni sana kosong lagi, saya bagi sana. Jadi 2A tolak 19 kali 4 sama dengan 124. Sini kita akan dapat 2A tolak dengan 90, 130. 130? Salah. 54 ni. 90. 94. 19 dalam 4 apa? 9 dalam 4 apa? 36. Dah 5 mana datang 54 dah. 36, 76. Sama dengan 124. Jadi 2A sama dengan 200. Jadi A dapat 100. Okey. 4 markah puas hati. Tapi bahagian B tu best. 1 markah dia bagi. B ni. Bahagian ke berapakah berukuran 52? Kena ambil yang mana satu? Nak ambil dawai A ke dawai B? Kamu. Apa? Nisrina? Dawai A ke dawai B nak ambil? Dawai B. Okey. Dawai B Okay. T berapa? Dia nak apa? Yang dawai berapa? TN kan? TN sama dengan 52. Jadi apa formula TN? 100 tambah dengan N tolak 1. D kita negatif 4. Okey. Sama dengan ini D. Betul. Di jawapan ni belum lagi. Sorry. Jawapan tak habis. Jawapan A tadi tak habis lagi. Kita kena beritahu A sama dengan 100 dan D sama dengan negatif 4. Bukan 4. D ni adalah D ni. Payah agak cerita D ni. D ni adalah D ni. Bukan D ni. D yang kita dapat ni adalah D ni. Bukan D ni. Soalan tanya D ni. Payah pening. Sebab soalan tanya adalah sebutan pertama dan beza punya A dengan D tu. Dan beza punya sebab sebanyak D. Sebanyak DCM. Dipendekkan sebanyak DCM. Pening soalan ni. Bukan. D dia 4 je. Sebab soalan minta D tu adalah D ni. Betul tak? Cuba baca soalan. Sebab soalan dia kata bahagian pertama adalah A. Okey, betul. Jawab 1. Betul tak? Kemudian dia minta berikut dikurangkan, dipendekkan sebanyak DCM. Maksudnya tak payah ceritalah negatif. Itu soalan. Tapi masa kita kira ni, D ni kena pakai D ni apa? D. Sebab tu dia pakai D sama tu. Kan? Jadi 52 kita akan dapat kat sini apa? 100 tambah dengan
tolak 4N campur 4 sama dengan 52. Jadi negatif 4N sama dengan 52 tolak 104. Dapat negatif 52. Jadi N sama dengan 52 bahagi 4. Dapat 13. Betul? Negatif matilah. Dia confuse dekat D ni. D tu. D yang ni kita pakai D yang ni. Soalan dia tanya D yang ni. So dia kena tengok soalan dia kan. Tapi tak apa, bab kata isyrak kita target 92 je. Jadi kita ada ralat 8 markah kalau tersilap kan. Jadi kita kalau tersilap tu tolak 1. Jadi ada lagi 7. Sabar. Ada lagi 7. Kamu boleh buat kesalahan lagi 7. Jangan risau. Banyak lagi. Ni. Ni untunglah ada kakak dengan abang kat rumah boleh tolong ajar. Dia orang sibuk je. Ke kau ajar dia orang? Tiba-tiba dia tanya kau kan. Ingat lagi tak ni macam mana? Ada. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Dah habis ke? Boleh bagi banyak kan? Banyak sangat tak nak markah ni. Beza antara panjang bahagian terakhir kedua-dua. Betul tak? Jadi yang pertama dia nak apa? T10. Seorang lagi? T20. Okey, T10. Mamat ni adalah apa? 100 tambah dengan 9 kali negatif 4. Yang ini? 100 tambah dengan 19 kali dengan negatif 4. Jadi kita akan dapat berapa Sapuan? Yang ni? 64. Jadi beza dia sama dengan 40. Dah buat dah ni. Okey. Kita terus pergi dekat soalan seterusnya. Topik apa ni? Koordinat. Oh, ni jarang-jarang berlaku macam ni sebenarnya. Dalam kertas 2 jarang berlaku. Tak tahulah mungkin silibus kau boleh berlaku ni. Dia jarang berlaku. Apa yang jarang berlaku? Dia jarang bertembung dalam satu bahagian vektor dengan koordinat. Vektor dengan koordinat jarang bertembung. Tapi yang ni mungkin. Selalunya vektor dengan koordinat dia tak bertembung. Dia akan pergi section lain. Kalau seorang section A, seorang lagi akan duduk section B. Macam tu. Okey, tengok gambar rajah dulu. Yap. Nombor 5. Tarik. Ada apa tu? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Macam juga nak lukis binatang ni kan. 4 sama. Kemudian start sini. Okey, alal lah. Okey, alal lah tu. Sama ni sama. Ni sama. Jangan komplain ni. Sapuan. Sama. Ni sama. Sama. Jangan komplain. Sama. 25. Sini M. Sini B. Sini L. Sini. Okey, ada sudut pula. Theta. 2. Theta 1. Oh, ini first time saya tengok. Apa soalan apa? Koordinat ada sudut ni. Okey. Maklumat seterusnya. Rajah 5 menunjukkan satu segi 4 sama. Maksudnya apa? Sama panjang. Segi sama. Dan segi 4 sama dia mesti 90 darjah.
Segi 4 sama. Okey, dia mesti sama pelajar. Kemudian titik J25 dan persamaan perpenjuru KM. Persamaan penjuru KM dia bagi kat situ adalah 5X tambah 3Y tolak 8 sama dengan 0. Cari koordinat B. Okey. Koordinat B. Okey, jom kita tengok apa yang kita boleh buat. Yang pertama, kita ada persamaan kat sini, betul? Okey. Jadi kita nak dapat titik B tu, kita panggil dia B terletak pada titik persilangan. Titik persilangan. Ingat tak macam mana nak dapat titik persilangan? Buat apa? Persamaan serentak. Siapa dengan siapa? Garisan ni dengan garisan ni. Nampak? Tapi garisan ni kita tak ada dia punya persamaan. Tapi kita boleh buat. Sebab apa? 90 darjah maksudnya kita boleh dapat dia punya kecerunan. Jadi kita tukar ini dulu. Kita faham. 3Y sama dengan negatif 5X tambah 8. Jadi Y sama dengan negatif 5 per 3X campur 8 per 3. Ini untuk KM. Jadi kecerunan kita apa? Negatif 5 per 3. Jadi berapa kecerunan untuk LJ? Sebalikkan. Kita akan dapat negatif akan tukar jadi positif 3 per 5X campur C. Sebab tu dia bagi koordinat 25. Kita boleh gunakan dia untuk cari C. Okey. Jadi kita cari C, kita masukkan koordinat 25. Jadi sini 5. 3 per 5. Sini 2 campur C. Kita akan dapat kat situ C sama dengan 5 tolak 6 per 5. 25 tolak 6. Negatif. Mana negatif? Positif. 19. Betul? 19 per 5. C. Dapatlah persamaan untuk siapa? Untuk LJ. Persamaan LJ kita dapat Y sama dengan 3 per 5X tambah 19 per 5. Okey. Jadi kita boleh buat persamaan serentak dua-dua dapatlah koordinat B. Bila nak buat persamaan serentak, kita boleh guna teknik penggantian. Tapi lagi senang kita guna penghapusan. Sebab kita ada dua persamaan. Penghapusan yang pertama kita saya akan susun balik akan jadi Y. Sini akan jadi 5 per 3X sama dengan 8 per 3 macam ni. Yang ini pula kita susun Y. Ini pindah sini. Jadi negatif 3 per 5X sama dengan 19 per 5. Kamu tekan kalkulator, kamu terus dapat X dan Y. Dapatlah koordinat siapa? B kita kat sini. Okey. Terus tekan kalkulator yang apa? Serentak dia kan, tahu kan? Tiga markah. Dah 3 markah yang dia bagi ni. Sebab bawah tu locus. Locus biasanya 4 markah. Mungkin kalau locus ni mudah, locus tu 2 markah. Yang ni 4. Dapat Aisyah? Berapa X eh? 1 per 2. Y? 7 per 2. Negatif, positif. Okey. Syarat dia. Okey, soalan nombor 2. Nilai-nilai T jika garis lurus Y sama dengan T ialah tangent kepada persamaan locus. Dah. Ni dah ke? Dah. Dah. Ni saya letak koordinat dulu Berapa? Negatif 1 per 2. Ni persamaan tadi. Persamaan LJ 3 per 5 19 per 5. Okey. Saya padam. Tapi dapat dah? Dah. Okey.
Kita tengok seterusnya kat sini dia minta apa? Locus. Dia bagi persamaan locus dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 campur dengan 4X tolak 6Y tolak 3 sama dengan 0. Kemudian dia kata Y sama dengan T adalah apa? Tangent kepada persamaan locus. Di mana T adalah pemala. Pemala. Soalan ni apa soalan? Oh, nilai-nilai T. Soalan ni adalah nilai-nilai T. Okey, macam mana kita nak gunakan tangent? Tangent tu apa? Tangent. Jadi tangent kita boleh gunakan dy dx sama dengan kosong. Bila kata tangent, kita boleh gunakan dy dx sama dengan kosong. Okey. Problem dia, cuba tengok ni. Apa masalah dia kat sini? Dia bagi Y sama dengan T, betul? Y sama dengan T. Kan? Dia bagi kat situ. Jadi kita boleh ganti kat situ adalah Y dengan T. Jadi persamaan dia tu, dia jadi dia jadi apa kita letak tu X kuasa 2 tambah dengan T kuasa 2 campur dengan 4X tolak dengan 6 T tolak 3 sama dengan 0. Okey. Jadi bila dia kata tangent Y sama dengan T kat situ, ini persamaan bulatan. Jadi saya ada, biasanya dia ada atas bawah. Dua, satu atas, satu dekat bawah. Maksudnya kalau nak buat dy dx dia T. Sangkut kat situ ni. Ya, saya tengok. Kalau dy dx x tak ada. Jadi kita kena buat dx dt lah. Kan? Sebab kita punya x tak ada. Dia tak bagi. Okey. Dia jadikan x dt ni. Oh, x dt pun tak boleh. Sekejap saya tengokkan ni. Saya tak boleh pakai dy dx ni. Tak boleh buat dy dx. Saya tengok kejap. Macam mana? Oh, markah ni? 2 je. Okey, saya dapat. Letak balik. X kuasa 2 tambah dengan T kuasa 2 campur dengan 4X tolak 6 T tolak 3. Yang ini tak boleh pakai dy dx. Sebab apa? Kalau kita tengok persamaan ni persamaan apa? Ni kuadratik. Persamaan kuadratik. Susah bagi cantik. X kuasa 2 campur 4X kemudian campur T kuasa 2 tolak 6T tolak 3 sama dengan 0. Nampak? Okey? Ni A. Ni B. Ramai-ramai ni adalah apa? C. Kan? Dan bila kita guna persamaan kuadratik, kita ada persamaan untuk tangent. Tangent adalah apa tangent siapa? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Itu kalau kuadratik. Kita tak boleh pakai dy dx. Nampak? Sebab kalau nak pakai dx, kita kena ada y, kena ada x. Ni y tak ada. Tak boleh nak dapat. Kita pakai yang ni. Masukkan. B kita siapa? 16. Betul? B kuasa 2. Kira tu dah. Kan? Kemudian tolak dengan 4. A kita 1 tak tulis. A 1 tak payah. Terus masuk C je. T kuasa 2 tolak 6. T tolak 3. Sama dengan 0. Dia terus boleh buat ni. Kamu jadikan dia kuadratik, expand balik 16 tolak 4 T kuasa 2 campur 24T campur dengan 12 sama dengan 0. Jadi negatif 4T kuasa 2 campur
24T ni berapa? 28, betul? Sama dengan kosong. Jadi kamu boleh faktor kan? Faktor dapatlah nilai-nilai T tu. Cuma kat sini kita tengok. Tangent, kalau persamaan Y, X, kita boleh buat divided X. Kalau tak boleh buat divided X, kita boleh guna benda ni. Namanya tangent juga, kita boleh buat B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dua keadaan untuk tangent. Okey, dahsyat juga ni. Saya silap kalau masuk SPM soalan ni, yang boleh jawab soalan ni budak Kelantan dengan kamu. Budak Kelantan jawab, dia mesti dah bincang kat sekolah, betul tak? Kan? Soalan dia agak dahsyat. Sebab tu markah dia bagi 6. Berapa dapat? 7 dengan 3. 7 dengan? Negatif 1 dengan 7. Okey. Soalan B. Diberi M dan M mewakili kecurunan garis AB. Ni A kan? Ni M1. Kemudian BC. Ini M2. Okey. Dengan menggunakan theta 1, tunjukkan bahawa M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Orang yang boleh benci sekali. Tahu kenapa? Buktikan rumus. Buktikan apa? Buktikan formula. Buktikan formula ni paling benci sekali. Dah. Okey, saya akan keluarkan segitiga tu. Sebab 2 markah ni, betul tak suka. Nasib baik saya kota saya dah tolak tadi. Kalau tidak, saya tak payah buat soalan ni. Kita tarik sini, ambil segitiga tu je saja 90 darjah. Okey, sini A, sini sudut dia theta 1, sini sudut cakar dia. Ini theta 2, kemudian sini M1, ini M2. Tengah-tengah dia putus-putuskan. Okey. Bila dia ada sudut theta, kita boleh dapatkan yang tengah ni dengan menggunakan trigonometri. Yang depan ni kita pakai sin. Jadi kita akan dapat apa? M1 sin theta 1 panjang ni. Nampak? Yang bawah ni apa? Kita pakai cos. Yang mana M1 cos theta 1. Okey. Yang depan ni pula, sebab ni sudut cakar, dia tak ada masalah dengan sin. Benda ni akan dapat M1 sin theta 2. Jadi maksudnya M2 sin theta 2 sama dengan M1 sin theta 1. Sama. Tapi kat bawah ni, sebab ni sudut cakar, nilai cos dia akan bersifat negatif. Jadi panjang bawah ni akan jadi negatif M2 cos theta 2. Nampak? Tak faham? Ni kan? Ni? Okay. Sah Nampak? Okay. Sekarang ni, dia nak cuba cari apa? Buktikan kecerunan tu bila kita darab M1 darab M2 adalah sama dengan negatif 1. Okey. Siapa M1? M1. Kecerunan. Kecerunan adalah Y bahagi dengan X. Betul? Panjang Y bahagi dengan panjang X. Ni apa kecerunan kita? M1 siapa? M1 kita adalah M1 apa? Sin theta 1 per dengan M1 cos theta 1. Sama juga dengan apa? Tan theta 1. Bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi M2 sama dengan apa ni? M2 sin theta 2 per dengan negatif M2 cos theta 2.
sama dengan negatif. Sekejap. Macam ni. Bukan ni, bukan. Ini tak jadi ni. Ni dapat tan. Negatif tan. Theta 2 ni tak boleh sama. Kejap. Saya ada tertinggal satu benda. Markah apa? Aduh. Tak apa-apa markah. Ha? Cepatlah Isra. M1. Tak boleh sebab ada soalan ada lepas ni yang kamu kena tinggal semua sebab kamu tak tibat. Ya, sekejap. Dia sudut ni, sudut. Okey, macam ni. Salah. Ni betul, ni salah. Saya kena dapatkan, dia bagi macam ni, saya kena dapatkan sudut ni. Sudut sini adalah sama dengan 90 tolak dengan theta 1. Betul? Kan? Sebab ni kena pakai yang ni, sama ni. Sebab M1 sin theta 1 sama dengan M2 sin theta 2. Benda tu sama panjang. Sebab mana? Sebenarnya yang ni saya akan tukarkan jadi benda ni. Ni. Jadi M2 sin. Kalau pakai sudut dalam ni dia akan jadi apa? Sama juga dengan sin 90 tolak theta 1. Sin 90 tolak theta 1 adalah sama dengan cos, negatif cos theta 1. Dapat agak. Negatif cos ke negatif sin. Bukan. Macam mana sangkut formula ni? Markah 2 je kan? Israk memang tinggal lah. Confirm Israk. Israk salah Israk. Sana Israk. Cuba kita jangan tambah tengah ni macam mana? Ini jadi apa? Dua tangan sebelahan, betul? Jadi kalau tan theta 1 sama dengan M2 per M1. Yang ini tan theta 2 sama dengan negatif M1 per M2. Pakai tan. Tak dapat lagi M1 darab M2 ni.
Masukkan sudut. Jadi 2 adalah satu dan 90 dan 90 tak ada. Ada tak? Tan 90 apa? Cuba tekan. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kalau tan 90 tak ada, kita tak boleh pakai tan lah. Kita pakai cos. Cos ke sin? Cos ke sin? Cos. Cos ke sin? Cos. Ikut isyarat siapa mana. Cos theta 1 sama dengan M1 per R, hypotenuse. Okey, kemudian cos theta 2 kita tukar jadi ni. 90 minus theta 1 sama dengan negatif M2 per dengan R. Yang ini cos 90 berapa? Cos theta 1. Wih, banyak sangat cerita dia ni kan. Okay, saya masukkan ni kosong. Yang ini 1 betul. Jadi kita akan dapat ni habis, yang tinggal sin theta 1 sama dengan negatif R. Jadi lama sangat. Kita ikut saranan Ishak kan. Kita tinggal dulu. Nanti saya cuba buat lain kali lah. Okey, kita tinggal dulu lah. Nak 2 markah ni buktikan dah macam apa lagi. Kan? Oh, saya tak suka buktikan formula ni. Ada. Orang bagi formula hafal je lah. Bukti-bukti buat apa. Okey, kita skip kan. Okey. Nombor 6 lah. Terus nombor 6. Oh, susah agak bukti formula kan. Betul kata hafal formula ni. Hafal formula, tak payah bukti. Pening. Tak ada ke? Ada nombor 6 lah. Satu pasukan tenis yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Ini soalan menarik juga ni. Ini soalan apa ni? Gabungan, betul? Gabungan. Satu pasukan tenis terdiri daripada 4 lelaki. Lelaki dia nak 4 orang. Kemudian perempuan pun dia nak 4 orang. Dipilih daripada asal dia lelaki ada 6, perempuan ada 7. Okey. Termasuk sepasang kembar, Dania dan Damia. Sekejap. 7 orang perempuan tu termasuk sepasang kembar. Maksudnya 7 orang tu termasuk kembar. Maksudnya bilangan dia tetap 7. Cuma dalam 7 orang tu 2 orang tu kembar. Betul kan? Okay. Cari bilangan cara pasukan itu dibentuk jika tiada syarat dikenakan. Tiada syarat maksudnya apa? 6 pilih 4 darab dengan 7 pilih 4. Ini maksudnya tiada syarat dikenakan. Tekan kalkulator terus dapat jawapan. Saya dapat 2 markah kan Syirah kan? Tadi 2 markah tak dapat, betul tak? Lain kali bagi tahu saya serius sikit, so saya tinggal. Jangan main-main.
Dah, apa? 5, 2, 5. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Dia kata apa? Jika Dania dan Damia sama ada mesti dipilih bersama atau kedua-duanya tak terpilih. Macam ni. Dia ada dua kes. Okey, kes yang pertama kita ambil kes Damia dipilih. Okey, mesti dipilih. Kalau Damia dipilih. Kita payah nak eja dua-dua kembar lah. Kembar dipilih. Kalau kembar dipilih, maksudnya yang ini tetap kena buat benda yang sama. 6 lelaki tetap kita kena pilih 4 orang. Macam mana pun. Nampak? Sebab soalan ni dia nak 4 orang lelaki. Tapi perempuan, kan, sekarang ni 2 orang dah pilih dah. Jadi berapa orang kita kena pilih lagi? Kita ada lagi 5 untuk pilih 2. Ni saja. Ini kalau dipilih. Nampak? Yang dah pilih kita tak pilih dah. Bila benda yang tak boleh pilih, dia tak boleh duduk dalam gabungan. Gabungan ni dia boleh jadi benda yang boleh kita pilih. Okey? Atau, bila dia kata atau, kita kena buat apa? Tambah. Tambah dengan apa? Kembar tak dipilih. Kembar tak dipilih kan? Kembar tak dipilih maksudnya yang ini ada 6 tetap L pula, mana datang L kan? 6C 4. Okey, yang ni macam mana? Dia tak dipilih. Bila dia tak dipilih, kita tetap tak pertimbangkan dia, mampu dia lah. Penjadikan dia. Nampak? Jadi 5 orang, kita ambil lagi 4 orang sebab belum dipilih, betul tak? Jadi kita dapat apa jawapan sini? Jawapan akhir kamu kena tambah. Itu nama atau. Okey. 2 markah. Senang sangat pula kan? 2 markah, betul tak kan? Saya target soalan ni susah. Tiba-tiba soalan ni senang. Ni kita tambah soalan macam ni. Apa soalan? Yang ni apa yang ni? 100? 20? 50 bawah? 75. 75. Jadi 225. Okey. C. Pasukan yang dipilih itu termasuk Dania dan Damia. Disusun. Bila dia keluar perkataan disusun, maksudnya dia dah bertukar jadi pilih atur. Kan? Okey. Sebaris untuk sesi bergambar. Cari bilangan susunan ini boleh dilakukan jika Damia dan Damia tak mahu duduk bersama. Pula dia buat hal lah dia orang ni. Hal. Jadi berapa orang semua? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? Kalau 8 orang ni kita susun tanpa syarat. 8 orang kita susun tanpa syarat. Maksudnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi 8 faktor tanpa syarat. Betul tak? Sebab bila kita nak cari Damia tak nak susun, payah. Kita cari apa? Kita cari bilangan cara untuk mendapatkan dia orang duduk sebelah-sebelah. Jadi kita ambil semua tolak bersebelahan. Nampak? Bersebelahan senang sebab kita ada formula untuk bersebelahan. Formula bersebelahan apa? Bulatkan 2 orang ni. Sini akan jadi 2 faktorial darab dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ingat sebab yang 2 orang tu dah diletakkan dalam satu kumpulan. Ini kita panggil dia cara untuk mendapatkan susunan bersebelahan. Faham tak? Okey, jadi tekan kalkulator. Jangan dapat negatif. Kalau negatif salah. Dia mesti dapat positif. Apa dapat? Apa bisa? Factorial kat atas. Sini. Mana kalkulator? Kalkulator kamu tak ada kat sini. Alamak. Ni. Tu. Atas.
Apa dapat? Nak semua lah semua. Tak nak tahu sikit. Kalau banyak ni. Oh. 30,000. 240. Kalau minta ini saja banyak ni. Kan? 8 faktorial banyak bagi tolak terus. Boleh ni? Okey. Jadi senang sebab apa? Pilih atur dengan gabungan antara topik yang mudah. Boleh tak? Okey. Habis? Habis. Dia tambah soalan lah. Saya suka soalan yang Ishraq bagi itu tu. Apa soalan Ishraq? Yang gabungan tu apa? Ha. Soalan dia simple je tapi macam neraka. Okay. Apa Ishraq? Kita dah habis soalan. Kita tambah-tambahlah sampai masa. Ha? Soalan mana? Saya otak saya tengah jalan, tak dapat lagi. Ha? Berkaitan? Ha? Pakai percadangan sebelahannya tu. Oh, pakai huruf. Okey. Biar dia. MC2. MC2. Okey. Sama dengan 15. Soalan? Cari nilai M. Tu saya kata soalan simple tapi celaka. Apa formula M? Dia bagi formula M pula, formula C. NCR, formula dia adalah N faktorial per dengan N tolak R faktorial dengan R faktorial. Itu formula diberi dalam exam. Jadi kita boleh gantikan formula ni masuk. Okey. Bila kita gantikan formula ni masuk, kita akan dapat kat situ M faktorial per dengan M tolak 2 faktorial darab dengan 2 faktorial sama dengan 15. Okey. Bila kamu dapat benda ni, first kali, yang kita nak matikan adalah yang ni. Yang ini yang kita nak matikan, nampak? Bila kita nak matikan benda ni, kita kena ada benda ni kat atas. Baru kita mati, nampak? Macam mana benda ni ada kat atas? Kita letak je kat atas. Nampak? Macam mana benda ni nak ada kat atas? Kita letak je kat atas. Kan? Bila kita letak kat atas, M ni pergi mana? Okey? Kamu kena ingat, apa maksud M faktorial? M faktorial contohnya kita ambil nombor lah. Nombor kita ambil contoh, saya bagi 5 faktorial. Apa maksud 5 faktorial? 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Nampak? Kan? Dia seolah-olah yang ini adalah M faktorial. Yang ini adalah M tolak 1 faktorial. Nampak? 4 ni adalah M tolak 1 faktorial. Tapi kalau kita nak jalan lagi, kita padam ni. M tolak 2 faktorial. Nak jalan lagi, kita boleh padam ni. M tolak 3 faktorial. Gitu contohlah. Kalau nak jalan lagi, dia boleh jalan lagi. Kan? Sampailah habis. Sampai tak tahu bila ni negatif ni. Jauh cerita dia. Sampai soalan yang kita nak. Sekarang kita nak apa? Kita nak 2. Jadi kita buat sampai mana? Sampai sini saja. Itu cara kita pecahkan faktorial. Okey. Jadi kita boleh gantikan kat sini. Bukan kat sini. Sini tujuannya nak matikan ni. Jadi M faktorial adalah apa? M faktorial adalah sama juga dengan yang ini bukan M faktorial. Mati. Tinggal M je. Jadi M tolak berapa? Tolak 1 M tolak 2 faktorial. Mati dia faktorial. Kalau bawah ni 3 jalan lagi. Kalau bawah ni 4 jalan lagi. Macam tu. Per dengan M tolak 2 faktorial. 2 faktorial boleh bawa sebelah. 15 darab dengan 2 faktorial. Boleh bawa sebelah. Sebab dia nombor boleh tekan kalkulator. Dan kamu akan dapati yang ini dengan yang ini mati.
Yang tinggal apa? Kuadratik. Iaitu M kuasa 2 tolak M. Tolak dengan ni tekan kalkulator dapat 30. Dapatlah faktorial kita akan dapat M sama dengan 2 jawapan. Yang ni 56 ni. 56. 56 maksudnya 6 negatif, 5 positif. Jadi terbalik. 6 dengan negatif 5. Betul? Ni soalan ni simple macam ni. Saya jumpa soalan macam ni. Tak ada exam. Jangan nangis kalau jumpa. Maksud kamu kena faham macam mana kita nak pecahkan faktor real untuk nak matikan dia. Boleh? Okey. Soalan? Okey. Habislah hari ni. Habis. Ni semua siapa ada pasal lah. Habis soalan. Tak apa, saya gerak soalan. Kamu ada kalau dekat apa? Yang saya bagi kat kamu link tu, soalan dia sampai soalan sampai habis. Okey. Kamu boleh tengok dekat handphone kamu ataupun saya boleh salin. Soalan nombor 7. Kita teruskan. Sementara soalan ada masa sikit lagi. Soalan nombor 7 ni saya rasa kalau saya tinggalkan untuk kamu buat, kamu tak akan buat. Soalan nombor 7. Ada tengok. Nombor 7. Dah, mana tengok? Buka cepatlah. Internet ada kan? Data sendiri. Internet saya mana saya punya password lah? Dah cabut ke? Aduh, dulu password kat situ. Password wifi. Ada. Tengok. Okey. Tengok nombor 7 Nombor 7A. Buktikan. Wah, soalan bukti pula ni. Buktikan 2 tan theta 1 tambah cos 2 theta sama dengan 2 sin 2 theta. Okey, seterusnya B. Lakarkan graf Y sama dengan modulus tan theta. Oh, ini saya suka bila ada lakaran ni. Sebab Isyraq dah pandai lukis. Cos 2 theta tutup tambah 1 untuk theta kosong dengan 3/2 pi. Soalan C, berdasarkan graf cari nilai K dalam persamaan tan theta 1 tambah cos 2 theta modulus sama dengan 2K tolak 4. Okey. Ada lagi ni? Oh, bukan. Ini bahasa Inggeris Melayu, Okey nah. Okey. Boleh dapat? Okey. Mula-mula untuk soalan macam ni, biasanya saya akan buat salin dulu yang ini buktikan. Kemudian kamu tengok markah untuk buktikan. Okey, tengok markah untuk buktikan. Dah? Markah berapa markah? 2, maksudnya 2 jalan kerja ataupun 1 jalan kerja je. Okey, ini saya akan buat yang pertama dulu. A 2 tan theta 1 tambah cos 2 theta kat situ sama dengan 2 sin 2 theta. Jadi kita tanda je siap. Sebab dia 2 markah, maksimum dia 2 jalan kerja je. Okey, kita lebih. Okey, markah bila kamu tengok kat sini, apa yang kita ada? Formula yang kita ada adalah satu je formula kita ada. Cos 2 theta, betul tak? Kita keluarkan semua cos 2 theta sebelah ni supaya kita dapat tengok. Jadi kita keluarkan cos 2 theta adalah sama dengan cos 2 theta tolak sin 2 theta. 2 cos 2 theta tolak 1. Kemudian 1 tolak 2
sin kuasa 2 theta. Kamu dekat senarai dia bagi. Tapi kalau kamu hafal yang atas senang je dia bawa. Dia pindah je. Jadi kita dapat kat sini. Jadi yang mana kita sesuai nak pakai? Kita tengok sebelah sana. Nampak? Bila tengok sebelah sana, apa kita buat sebelah sana? Kita turunkan dia pula. Sin 2 theta. 2 sin theta cos theta. Ini formula untuk, dia semua formula dia bagi ni. Kita letak je. Okay? Jadi kat mana, yang mana satu kita sesuai nak pakai. Dan tan pula adalah sin per cos. Dan tan adalah sin per cos. Jadi saya letak kat sini, tan adalah sin per cos. Jadi 2 sin theta per cos theta. Jadi sekarang kita nak pilih yang ni je. Nampak? Dan yang saya nampak, sin okey, sama. Okey? Jadi kat dalam ni, kita kena dapatkan cos sebab apa? Cos kuasa 2. Bila kat dalam ni dapat cos kuasa 2, maka kita matikan yang ni, tinggal cos. Yang mana satu cos kuasa 2? Ini. Nampak? Masa tu kita pilih. Kita letak lah. Kita gantikan. Yang kita dapatlah 1 campur dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Nampak? Dan kamu tengok. Ni dengan ni mati betul. Kan? Kemudian apa lagi? Cos dengan cos ni mati. Kan? Ni mati. Ni ni dengan ni mati. Yang tinggal sekarang adalah 4. Kenapa 4? So, saya ada salah ni. Salin. Cuba cek soalan je. Jadi 4 ni. Yang atas ni betul tak? Soalan dia betul. Okey. Betul. Sin, oh, okey, saya salah. Sin 2 theta ni formula dia ada 2. Sin 2 theta formula dia ada 2. Tengok formula sin 2 theta, formula dia ada 2. Sebab formula sin 2 theta adalah sama dengan 2 sin theta cos theta. Itu dia tinggal tu tak cukup 4. Kan? Sekarang dia dah cukup lah, betul tak? Bila dah cukup maksudnya terbukti. Jadi kita just letak terus. Maksudnya jangan letak yang ni. Kamu terus letak yang ini ke sini. Dia terus jadi 2 sin 2 theta. Yang ini kita padam je. Untuk menunjukkan apa? Terbukti. Sebab dia tak boleh bergerak dua-dua belah. Kita kena bergerak macam tu. Dah sampai bawah, dah sama. Padam sebelah sini. Dan markah dia ingat. Markah 2, jalan kerja 2 je. Okay? Sebab dia nak tengok kamu pilih formula mana yang betul. Tu lah cukup. Formula tu cukup. Okay. Itu pembuktian lah. Jadi biasanya sebagai itu pelajar, kalau pembuktian, kalau 2 markah, kamu tengok soalan tu, kamu ambil yang markah apa-apa. Markah apa, tengok formula apa-apa, kamu ganti je. Kemudian kamu tak perasan pun betul, kamu ambil salin je. Kemudian kamu tulis terbukti. Itu 2 markah. Kalau 3 markah, kamu kembangkan sikit ke apa benda, tak balik, tulis terbukti. Sebab dia hanya pembuktian. Kan? Okay. Yang penting apa? Kita nak lakar tu. Kan? Okay. Sepadam ni. Dah, boleh? Boleh Saya nak buat ke mana? Pada bawah ni? Orang jauh. Okay. Padam ni siapa? Ni kita padam. Lakarkan Y sama dengan yang ni semua kita tukar. Masukkan benda tu. Nampak? Dia jadi apa? Ni potong, tinggal apa? Sin. Jadi formula kita yang ni Y sama dengan modulus sin 2 theta. Tutup modulus tambah 1. Yang ni yang kita nak kena lakar. Kan? Bukan tan-tan tu semua. You know what? Okay, macam mana kita nak lakar sin 2 theta? Yang pertama, lakaran graf. Pertama, graf apa? Kedua, dia punya apa? Berapa banyak?
berapa graf nak kena buat. Okey. Yang ketiga, kita perhatikan dia punya amplitude, ketinggian dia. Okey. Kemudian baru kita tengok nombor 4, anjakan. Anjakan tu maksudnya macam mana hijau anjakan? Anjakan tu maksudnya ni tambah tolak last sekali. Okey, jadi graf apa? Graf sin. Berapa banyak nak kena buat graf sin? Kita kena buat 2 graf sin untuk penuh. Nanti padam, tak apa. Jawab penuh. Ni sin kena buat 2 graf sin. Bila kita buat 2 graf sin, buat macam ni terus. 2 graf sin, 1 macam cantik je. 2. Okey. Dan kamu tahu, ujung sekali mesti 2 pi. Ujung sekali. Isyak tengok graf sin. Belum lagi. Ujung sekali mesti 2 pi. Tengah-tengah ni apa? Pi. Nampak? Soalan nak sampai 3/2. Kat mana 3/2? Sampai sini je betul tak? Kita nak 3/2. Jadi kita padam ni. Macam kita graf kita buat sampai sini je. Jangan lebih. Itu langkah pertama. Berapa graf apa? Berapa banyak nak kena buat. Okey. Kemudian amplitude. Berapa amplitude dia? 1 je. Jadi tinggi kita ni adalah 1 je. Sini kosong, sini pun negatif 1. Kita baru buat dalam ni. Belum buat modulus lagi. Satu-satu. Kan? Lepas tu modulus. Bila modulus maksudnya yang negatif akan naik jadi positif. Dipantulkan. Ni je. Pantulkan. Ini yang bawah ni jangan padam habis. Padam dekat punca dia. Kemudian jadikan putus-putus je. Pakai pemadam ni. Macam tu. Jangan padam habis. Benda tu kita punya asal je. Graf. Okey. Kemudian apa last sekali? Anjakan. Berapa anjakan dia? Tambah 1. Kalau anjakan tambah 1 maksudnya apa? Paksi Y ni semua akan ditambah sebanyak 1. Jadi yang ini akan jadi 0. Ini akan jadi 1. Ini akan jadi 2. Jadi paksi utama kita dah berubah. Yang ni terus tukar jadi putus-putus. Tukar dia putus-putus. Dan paksi ni bertukar menjadi paksi utama. Dan paksi utama, semua nilai ni akan turun dekat paksi utama. Sini apa tadi? Pi/2. Itu kaedah yang saya gunakan lah. Jadi berapa banyak jenis apa graf, buatlah macam mana pun graf. Dia tetap akan follow. Bila follow kaedah ni, dia akan mudah. Kan? Kaedah dia, graf apa? Berapa banyak graf, amplitude, anjakan. Okey. Kalau anjakan ni kat dalam modulus, kamu kena buat anjakan dulu baru modulus. Nampak? Contoh dia letak ni, dalam ni tambah 1, baru modulus. Jadi kita akan buat anjakan dulu baru modulus. Jadi kita tengok siapa dulu. Okey, dah. Siapa tak berhati? Cantik Isra. Belum lagi tu. Cak, ada geng. Dia baru ni. Ada geng. Dia tak bahang je pula. Tak, saya beritahu ada geng ya. Geng apa? Geng apa? Geng gigi. Dah bunyi. Tengok. Ni geng gigi. Graf gigi. Bagi ke. Bagi tajam. Tajam. Macam ni cantik, ni cantik. Ni cantik. Tak apa. Tajam, tunggu tu. Sampai atas itu terus. Tunggu terus. Dia gigi bentuk U. Macam tu. Okey tu. Nik boleh Nik? Gerak gigi. Push. Ini lagi dahsyat dia. Boleh? Boleh gambar. Okey, yang penting apa? Yang penting kamu kena bajet lebar sama, tinggi sama. Kan? Jangan ni lagi. Ni lebar ni mesti sama,
Tinggi sama. Jangan lari. Lebih kurang tak apa graf. Lama penakaran. Okey. Seterusnya C senang bila dah ada graf. C, yang ini semua adalah apa? Y tolak 1. Betul? Ni. Pindah. Betul? Nampak? Y tolak 1. Jadi saya boleh gantikan untuk C ni adalah Y tolak 1 sama dengan 2K tolak 4. Nampak? Ni adalah ni. Pindah sini. Jadi Y tolak 1. Jadi kita boleh jadikan persamaan gaya lurus kita Y sama dengan 2K tolak 3. Okey? Macam mana nak buat persamaan gaya lurus? Bisa cari apa ni? Nilai K jika ni sama dengan ni. Sama dengan kan? Sama dengan maksudnya graf kita Y sama dengan 2K tolak 3. Y tolak 1. Sekejap. Dia tak ada pi ni. Y dah 2K tolak 3 sama dengan sekejap. Macam mana ni? Mana soalan tengok? Apa soalan dia? Cari nilai K dalam persamaan supaya, oh ni tak baca habis soalan. Masalah kan? Hanya mempunyai 3 penyelesaian. Bengok macam tak habis jam lah cerita dia. 3 penyelesaian. Okey, sekejap. Dia terus kita buat kat sini. 3 penyelesaian kat mana? Betul-betul kat atas ni. 1, 2, 3. Betul-betul kat atas tu. Itu 3 penyelesaian. Maksudnya apa? Y sama dengan 2. Nampak? Sama-sama penyelesaian dia Y sama dengan 2. Jadi Y kita adalah apa? 2 sama dengan 2K tolak 3. Dapatlah K. 2K sama dengan 5. Jadi K sama dengan 5/2. Soalan baca tak habis. Jam tak sempat. Tak boleh buat. 7? Saya salah kira. Skema salah. Hai, skema boleh salah. Apa pula skema tak boleh salah? Kita letak semua lah. Lima, 4, Y. Apa? 2K tolak 4 sama dengan 3. Macam mana 3, 2 tolak 1 ni? Dia salah. Dia buat Y tambah 1. Dia bukan tambah 1. Dia graf kita kat sini apa? Dia masuk kat situ. Tolak 3. Tak boleh. Sama tak? Tak boleh buat apa. Skema tu salah tu. Dia ada salah. Dia ada betulan. Dia buat apa? Y sama dengan 3. Sini. 2K tolak 4 sama dengan ni. Maksudnya ini 3. Betul? Dia buat ini 3. Maksudnya salah 3 tu lah. Macam mana dia 3? Saya pun tak tahu macam mana dia 3. Sepatutnya tolak kan? Dia silap. Dia bukan tambah, tolak. Jadi kita sampaikan hajat kita kepada skema Kelantan ni. Salah skema.
Puan masih tak puas hati tengok tu. Ke saya salah salin je? Kita lah. Tu apa ketolak betul. Tambah kan? Kalau tambah tak ada salah tambah. Benda ni dia kata benda ni sama dengan 3. Betul? Dia kata 3. Sebab dia lupa. Kita ada Y kita adalah ni tambah 1. Apa nanti dalam video saya nanti dia komen lah. Cikgu Kelantan ni dia akan komen nanti. Dia kata dia akan pertahankan dia punya. Saya kalau dia pertahankan saya ngalah. Tapi saya tengok memang kita akan dapat K sama dengan apa? 52. Sebab kita gantikan dia direct. Sebab tempat peta 3 penyelesaian adalah Y sama dengan 2. Tempat dia. Tempat dia. Okey. Boleh. Kalau kat sini berapa penyelesaian? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tengah-tengah ni apa Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi tempat yang ada 3 penyelesaian adalah satu tempat iaitu Y sama dengan 2. Okey. Tu dia kata graf tu. Jadi okey Y okey. Balik. Saya tak dapat 7. Tetap 5 kak. Okey. Jadi sekolah untuk hari ni banyak sangat pening ni. Ini pun dah pening kan ni. Amira boleh ke Amira? Alamak tak nampak Amira, saya tak perasan. Boleh cikgu. Boleh teka-teka. Tak, saya ada boleh je buka soalan tu. Okey baik. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.